So, Assalamualaikum, salam sejahtera. I think kita sudah bersiaran untuk episod yang ke-6, Cakap Ayam. Kalau 2 episod sebelum ni kita ada Pian and his guest, Amar dan juga Taufik. Dan untuk yang ke-6 ni kita ada special guest. Special. Known more as a writer. Before that, hi, saya Razif. Dan bersama kita the infamous Effendi Saleh. Hai. Hai Razif, thanks. Terima kasih kerana menjemput saya mencakar ayam hari ini. Ya, terima kasih kepada Razif, Pian and team. Ya. And jom kita mulakan. Ya. Okey, jom kita mulakan. Sebelum tu kita kat luar hujan sikit. So tadi kita cakap tepukan gemuruh jadi tepukan guruh. One of the things that we wanted to bring Effendi is not so much for the works that he's done on the internet. Kalau korang tahu his musings, which became a real hit publication. I think congratulations on that one. Terima kasih. Kepada yang tidak tahu, semua itu Googleable. Jadi silakan. So the topic that we wanted to talk, and aku rasa this is actually Pian's request, ask you your background. You share kerja kau sebagai seorang arkitek. Okay, terima kasih. Itu kiranya permulaan lah kan? Ya. Yeah. Tahun 2023 ni bermaksud saya dah praktis sebagai arkitek selama 22 tahun. Bermaksud. Jadi kalau nak katakan pengalaman kerja yang terkait dengan topik hari ini iaitu housing, perumahan, alhamdulillah lah banyak pengalamannya. Sepanjang kerjaya dah 2 dekad lebih ini, saya dah berpengalaman mereka bentuk dan terlibat dengan pembinaan dari mula hingga akhir untuk pelbagai jenis tipologi perumahan mass housing di sekitar di Semenanjung lah, basically di Lembah Kelang, primarily. Saya pernah terlibat dengan landed property daripada banglo, semi-D, terrace, townhouse. Alhamdulillah semua pernah buat. Tapi kami di pejabat, kerja seharian kami kebanyakannya ialah buat multi-level building, strata apartment. So itulah dia kita punya pengalaman. Kalau apartment tu bermaksud atas tanah kediaman, kondominium apartment. Kalau atas tanah komersial, kita banyak sangat experience buat servis apartment pun ia juga. Tapi 10-8 tahun kebelakangan ini, kita seolah-olah menjadi, kami lah di pejabat Architects, menjadi specialist, quote-unquote, rumah mampu milik, affordable homes. Wow. Di Selangor, which is dia punya brand namanya Rumah Selangorku. Jadi itulah saya punya profile untuk buat dalam tipologi yang terkait dengan topik hari ini. Yeah. So aku rasa macam I read something using, especially bila kau tulis pasal perumahan kan. Dan banyak juga yang kau kongsikan cerita-cerita tentang very simple stuff. Obviously more about life. And as we know, those are the things that matters to us when it comes to house. So kau dah banyak buat rumah. And I just want to throw a very simple question. What is a house? Asas tu. What is a house? Kau dah bina semua macam jenis rumah. Ini jenis-jenis soalan yang kita tahu jawapan tapi kita tak pernah fikirkan sebab kita terus buat saja. Betul. Apakah kalau rumah untuk dari perspektif arkitek ni sebasic, semudah-mudah is a shelter, dwelling, residential. Dari segi harfiahnya itulah dia, dari segi literalnya rumah. Tapi kami tidak pernah melihatnya semudah itu. Kalau saya bekerja, of course jadi consultant kan, untuk developer, kita lihat rumah sebagai produk, barang jualan, barang komoditi. Di mata pembeli, rumah boleh jadi macam-macam benda. Untuk orang yang nak beli untuk menduduki, sudah tentu rumah sebagai shed, sebagai shelter, decorated shed. Kalau untuk orang yang nak jadikan rumah tu sebagai bahan ekonomi mereka, bahan jualan, spekulator dan sebagainya, rumah tu dilihat lebih daripada sekadar residential. Dia ialah barang dagangan. So, house can be many things to many people. Tetapi, the purest definition of a house is what you call it as a home if it's yours. Okay. Rumah. Okay. Now, jawapan tu boleh pakai ke? Tak, aku nak try to twist a little bit more lah. Okay. Sebabnya kalau saya menulis tu percakapannya tu coordinated kan. Tapi kalau bercakap live begini,
Terpotong sana, terpotong sini, masuk idea kan. Jadi kalau tak jelas tu kau kena beritahu tak jelas. Tak. Aku Okay. okay. Aku okay. In fact, actually, bila kau cakap, when you talk about house as a product, obviously, kat Malaysia ni, we talk multicultural stuff lah. Apa yang membezakan antara produk-produk ini dijual di lokasi-lokasi tertentu yang mempunyai peratusan kaum yang berlainan dan sebagainya? Is that part of the mix of conversation, or how does it even work? Faham. Soalan yang bagus. Soalan yang telah lama dibincangkan, didebatkan, diperhalusi sejak saya grad sampai sekarang. Saya ingat lagi soalan ini dalam bentuk yang berlainan ditanyakan oleh profesor saya di universiti. Kenapa mass housing di Malaysia tidak mengambil kira atau tidak merayakan atau tidak bersifat responsif kepada kepelbagaian kehendak masyarakat di Malaysia? Boleh ke mass housing at least tailor-made untuk kegunaan orang Melayu, untuk orang Cina ataupun budaya orang India? Some sort of customization tu boleh tak berlaku? Dan soalan ni saya dah dengar 20 tahun lepas. Dan apabila saya dah bekerja 20 tahun kemudian, saya dapati mungkin customization itu amat sukar untuk dilaksanakan dalam peringkat praktikalnya, dalam peringkat realitinya. Contoh, pemaju minta awak buat rumah teres 500 unit atas tanah 50 ekar. Kita tidak design menggunakan racial profile. Faham. Kalau kita design menggunakan racial profile, entrance kepada setiap rumah teres tu, untuk orang Cina harus letakkan mereka punya altar tu kan, depan tu. Jadi that alone akan mengubah reka bentuk. Dan macam mana nak tailor-made keperluan satu kaum untuk produk yang you bakal jual openly. So itu persoalan yang praktikal lah. So apa yang kita buat ialah kita cuba untuk cari common denominator dalam reka bentuk yang respons at least kepada semua pelbagai budaya kaum di Malaysia ini. At least hal-hal seperti privacy diambil kira. Hal-hal separation antara public punya domain dengan private punya domain diambil kira. At least sideline diambil kira. So asas yang demikian tidak harus dikompromikan lah. Tapi untuk tailor-made design kepada kepelbagaian kaum tu jarang sekali dijadikan dialog. Itu baru landed property sebenarnya boleh kalau nak buat. Tapi kau imagine kalau nak buat apartment. Memanglah. 1000 unit Memanglah. kan. 2 tower. Ya. No nak buat ni. Betul. I agree. Apakah asas model rumah di Malaysia? Apartment landed ke non-landed? Good question. What is in demand right now? What is in the demand is what's cheap and accessible. Public generally what's in demand ialah rumah yang mendapat apakah rumah yang desirable bagi aku reverse balik soalan kau. Apakah rumah yang desirable bagi orang awam? Wow. Aku jawab. Aku baru nak fikir. Tapi okey. 3 je. Harga, lokasi, baru design. Faham. Design pada saya, tadi aku kan, ni saya pula. Tak kisah. Kita benar. Nama pun cakap ayam. Kita cakap Pada aku, design tidak bukan faktor utama untuk orang membeli rumah. Harga dan lokasi dululah. Kalau harga dan lokasi yang tepat, sama ada rumah itu 2,000 kaki persegi atau 1,800 kaki persegi, 3 bilik ataupun 4 bilik, itu perkara ketiga, itu perkara keempat. Lokasi, di mana tempat duduknya rumah tu, dekat dengan tempat kerja tidak, accessibility, ada ke tidak konteksnya dengan ready-made infrastructure ke tidak. Itu perkiraan yang utama. Dan of course lah harga lah. So, kalau kita dah lepaskan dua benda ni, dan untuk kita jawab dari aspek design saja, apakah yang desirable untuk orang awam dalam aspek design? I would say kalau apartment, apa yang desirable ialah at least sebasic-basicnya sudah tentu rumah 3 bilik plus 2 bilik air. Sebasic-basicnya. macam flat lah. Macam dari segi keperluan ruang. Sebab boleh ada saja banyak produk di luar sana, 2 bilik saja plus 2 bilik air ataupun studio ataupun satu bilik air untuk apartment kan. Jika harganya tak banyak beza, macam satu projek yang saya buat di KL,
Rumah yang 3 bilik yang orang dak dulu berbanding dengan rumah 2 bilik ataupun 1 bilik tidur. Orang yang beli rumah 2 bilik ataupun beli rumah 1 bilik lazimnya bujang, newlyweds, anak seorang. Tapi yang 3 bilik ni kalau kan bujang pun yang ada means kan untuk membeli ataupun dah memang siap-siap ada anak 2 orang tu dah start lah ke rumah 3 bilik. So itu untuk apartment lah. Soalan yang seterusnya. Yang tadi kita cakap pasal apakah itu rumah. Ha? Dan kita cakap pasal faktor-faktor yang multiculturalism mungkin yang boleh dicampur atau diolahkan. And then rumah yang ideal. Yap. Contoh kan? And it goes back to the question that there are news out there. Hold that thoughts. Okay. Saya nak jawab. Rumah yang ideal sebenarnya untuk setiap orang ialah private house. Bukan mass housing. Sebab yang paling ideal ialah kau reka bentuk dan kau bina menurut keperluan yang tersendiri. Betul? Ya. Yeah. I think that would be ideal yang paling ideal lah. Tapi apabila nak kau cakapkan rumah yang paling ideal dalam konteks mass housing, sukar untuk katakannya ideal dari segi bentuk dari aspek kebentuk kami. So aku reverse balik tadi soalan. Balik lah. No lah, kebab ideal lah. Semua orang nak rumah macam apa? Banglo sendiri. Yalah, banglo sendirilah. Apa prairie Prairie house, Mac mansion kan. Sebab soalan ni aku nak tanya, kau dah bawa rumah satu Malaysia. And aku rasa like government right now is trying to get people to move away from the urban context. So I'm going to throw you a curveball lah, this sense. So outside of Klang Valley, what is there any difference bila kau design rumah ataupun developer minta benda lain pe? What are the demands of the house outside the urban area? Jawapannya ya. Pemaju di Lembah Kelang dan pemaju di luar Lembah Kelang, produk brief mereka tidak sama. Saya straight to the point, kami ada satu pemaju di Terengganu. Produk yang mereka sarankan kepada kami ialah landed property, rumah teres, tingkat saja. Berbandingkan rumah di Lembah Kelang, kebanyakan 2 tingkat, 2 tingkat setengah, 3 tingkat. Kenapa di Terengganu tu mahukan demikian? Kerana mereka mahu capkan harga lah. Kan? Mereka try untuk jual landed property bawah 280,000 for example. Mereka bentuk rumah setingkat. Kami ada satu projek di Kota Baru di mana pemajunya bagikan quite a unique brief. Dan kita minta kita explore apa yang dia panggil, apa yang mereka termkan sebagai orchard bungalow. It's a mass housing 200 unit tapi orchard bungalow. Setiap produk tu dapat lot suku ekar, footprint rumah kecil, kelilingnya buat kebun ke taman sendiri ke. Sebab mereka dah buat mereka yang market research. Rumah teres kalau kat Kota Baru nak samakan dengan design mereka bentuk rumah di Lembah Kelang, lebih baik orang di Kota Baru beli tanah dan bina rumah sendiri kan, sebab harga tanah di Kota Baru berbeza dengan di Lembah Kelang. Jadi banyak lagi di kawasan Kota Baru dan sekitarnya yang ada yang kau boleh beli tanah, buat rumah, dan harga kedua-dua itu mungkin lebih murah daripada kau beli rumah daripada developer. Jadi apa yang developer ni lihat ialah apa kata mereka offer produk yang demikian tapi dalam bentuk mass housing. So adalah perbezaan di luar Lembah Kelang dengan di Lembah Kelang. Tapi kalau di Pening dengan Johor lebih kurang sama sebenarnya. Macam KL. Maksudnya di perbandaran lah, dalam konteks bandar sama. Tapi kalau di luar bandar ada beza, sedikit sebanyak ada beza. As a young architect, for example, nak berkecimpung dalam bidang yang nak praktis dalam bidang civil dalam rumah kes nak pembuatan rumah. What are the angles that they should pick up as soon as they graduate? Jawapan saya ni tak boleh tidak, dia akan grounded kepada practicality sebab I'm a practitioner, dan akan grounded kepada reality sebab saya bukannya theoretician. Ideally, practically, kalau young graduates diminta oleh pejabat mereka, diminta oleh bosses mereka untuk design perumahan, nombor satu, mereka perlu ada sense of scale. Nak design rumah ni setiap 6 inci, setiap setengah inci, setiap setengah kaki, itu pun sangat penting. Jadi kena very adept in that lah. Contohnya nak buat swing pintu tu, dia hantam ke dinding ke nak offset pintu tu supaya ada letak kawasan kabinet. Selalunya. Itulah antara benda-benda pertama, sense of scale tu, yang saya belajar waktu saya sendiri mula-mula graduate untuk design rumah teres lah kebanyakannya. Nombor satu. Nombor dua, young graduates
should expose themselves to evolusi perumahan di Malaysia, which is interesting sebenarnya. Yeah, I want to get to that actually. Sebab I live in Subang, so Satellite City, Sime Darby dan sebagainya. Yup. But yeah, go ahead. Cakap pasal Sime Darby, saya pernah buat perumahan teres untuk mereka di Bukit Julutong. Zaman itu sebelum Sime Darby, Guthrie lagi. Tengah gila time tu Balinese Architecture. Balinese Architecture, kita buat rumah teres Balinese Architecture. Siap developer import batu untuk buat cladding pada fasad. Batu marmor daripada Indonesia. Batu Palimanan. Siap engage Made Wijaya, Michael White. Wow. Untuk buat dia The late Made Wijaya. The late Made Wijaya untuk buat dia punya design, konsep design lah. So Balinese Architecture. Sekarang ni style A-frame, buat rumah teres kan, A-frame kan. So untuk evolusi design rumah teres pun ada kepelbagaian dia. Jadi kalau young graduates atau new architects office nak berdepan dengan apakah jenis-jenis reka bentuk baru untuk rumah teres, kita sentiasa boleh tanya diri kita lah, what's next? Dulu utilitarian saja rumah teres. Ada style sikit Balinese. Kemudian buat architecture rumah teres style planametrik ni. Macam plain, tak ada bumbung. Lepas planametrik ni A-frame, barnhouse main style. Lepas ni what's next? Banyak lagi dimensi yang boleh diteroka. Sama ada ia menjadi reka bentuk yang digunakan pakai untuk setiap strata Malaysia ke, ataupun pada pocket-pocket development saja, it's okay, tak ada masalah. Kan? Tapi pada saya, design thinking tu harus berterusan. Itu baru satu type, iaitu rumah teres. Yeah, rumah teres. Banyak lagi. Yeah. What do you think? And aku cakap ni is a very funny question sebab government is moving towards sustainability. How does that informs the way you design sustainability? Yeah. Around that topic. Apa subject matter dia? I mean apa yang take into new consideration? Energy use ke? Ya, jawapannya ya. Kalau kami buat high rise apartment, sesetengah authority, contoh di BKL, mereka dalam kelulusan kebenaran merancang itu sendiri, mereka dah impose bangunan ni kena at least certified GBI. At least. Dan daripada situ, kita jadikan kita punya minimum standard, apa yang kita nak buat terhadap development kita tu, agar tally dengan keperluan GBI certified itulah. Certified. 50 point tu kan. Dan all the measures, we try to make it to make it happen lah. Ada charging station, gunakan low energy materials, for example, construction management pun tally dengan keperluan GBI itu. So jawapannya ada inisiatif demikian untuk melestarikan pembangunan. It's in place, and we are practicing it. How much have you seen, katakanlah macam mungkin kau praktis dalam 20 tahun ni lah, tapi dalam pemerhatian kau, for example, 70s, back in the 70s or even earlier kan, how do you feel about that evolution? And I'm just saying this in a more personal manner, outside the practice. How do you feel about the evolution where the country is going to right now in terms of housing punya trend? Trend nampaknya kalau dari segi rupa, trend pada fasad, trend pada cosmetic design tu berlaku, ada. Yeah. It happens. Rumah di Kuantan pun ada iras-iras rupa macam rumah dekat Desa Hartamas Kuala Lumpur. Kan? Rumah di Kota Baru, Tijani tak silap aku, Jalan Raja Dewa. Kan? Ada iras-iras dengan development di Jalan Yutan Kuala Lumpur. Wow. So daripada stylistics, cosmetic, surface treatment, ada perubahan lah. Trendnya berterusan. Orang dah tak design dah macam rumah di tempat kau Subang Jaya tahun 70-an tu kan. All those pokey windows letak je dah. Satu evolusi rumah yang kita kena tengok typology. Kalau rumah mampu milik di Malaysia sejak tahun 80-an, 90-an hingga sekarang telah berlaku banyak evolusi yang bagus. Contoh rumah mampu milik, affordable homes, asal-asalnya dibuat dengan saiz 650 kaki persegi 2 bilik.
saya sendiri membesar untuk beberapa tahun dalam rumah yang demikian di Kelang. Landed 2 bilik. Parents duduk 1 bilik, adik-beradik perempuan 1 bilik, Laki. yang lelaki bergelimpangan lah dekat atas lantai living room. Begitu je. Zaman sekarang 2 bilik dah tak ada dah. Ini saya cakap pasal evolusi kan, trend kan. Zaman sekarang rumah Selangorku average 900 kaki persegi. Besar sikit. 3 bilik, 2 bilik air wajib. Okay. So dah berlaku dah evolusi tu. Kalau rumah landed yang lain, satu evolusi yang bagus yang boleh saya petik sekarang ialah landed strata sebenarnya. Yang pada saya bagus sebab saya sendiri sekarang ni menetap di rumah landed strata. Pada saya is a practical dan ideal lah. Selamat, rasa selamat kan. Lepas tu semua landscaping, infrastrukturnya JMB, penduduk sendiri yang cheap in the money kan, maintenance saja so cantik lah kat mata. So pada saya, tapi downside dia rumah mahal ke main kan, berjuta-juta, loan pun berjuta-juta. So it's not mass solution kan, untuk pocket solution tu boleh lah, tak semua orang boleh menikmati landed strata. Tapi kalau kita boleh crack the code, landed strata ni juga boleh apply untuk say rumah teres harga RM300,000, rumah teres harga RM400,000. I think it will be a good direction to go lah. Tadi kita ada cakap sikit pasal what would be the most ideal house in a very broad general manner. Tapi pasal kau dah design banyak sangat rumah kan. Ideal house Ideal untuk saya ada 3 kategori. Ideal yang practical dengan ideal yang fantastical. Kalau ideal yang practical untuk saya, untuk mass housing solution yang saya gemarkan ialah, yang practical ialah nombor 1 yang saya katakan tadi, landed strata. Reason being safety, convenience, dan general outlook of the environment. Landed strata to me is nice and practical. Nice, nombor 1. Nombor 2, ideal solution untuk saya kalau bukan landed ialah city living. Macam di city living ni, kau imagine city block, bawah kedai, atas apartment, tengah courtyard. I love that typology. It's an centuries old building typology lah. European cities macam Barcelona, Milan, itulah solution mereka. And to me, there's a charm to it, there's a practical to it. But macam yang tu kan, what's the height? Dia punya how tall can the building be? Aku tengok it cannot go more than like 8 or 9 10. Kebanyakannya ialah medium rise. 12 tingkat, 8 tingkat max. Sebab the problem with, sekarang saya cakap pasal ideal, kenapa typology city housing demikian ideal untuk saya? Sebab lagi banyak kita travel, lagi banyak kita nampak contoh, betul? Dan city living yang demikian, it proves setiap city block tu, it enhance its community punya value, convenience pun ada. Kau tak perlu depend kepada kenderaan sangat untuk pergi ke kedai bawah, sekolah sebelah. City block. Kalau kau pergi Barcelona tu kan, example. City block. Tapi actually it reminds me also macam Shah Alam section 13 kat bawah tu. Tapi atas itu ialah sebenarnya rumah kedai pejabat. Atas tu is not designed for dwelling. For dwelling, Ideal house. Tapi kategori ketiga, saya kata tiga perkara, 3 kategori kan. Kategori ketiga yang saya rasakan ideal house yang lebih fantastikal ialah kalau dapat boleh buat ideal house macam idea Archie Graham pada tahun 60-an. Bangunan tu bergerak dari bandar ke bandar, roaming. Tapi itu itu fantastikal yang tidak. Tak masuk akal tapi, lah. We never know. We never know. Kan? So cars do fly these days. Ada satu soalan ni kat sini actually. Tadi your line of thought tadi tu menarik tadi tu. Ideal city living, density, height. Okay. Height sebenarnya density plays an important part dalam housing design sebenarnya. Density. Kami pernah design rumah Selangorku yang low density, iaitu 1 ekar 40 unit. 10 ekar 400 unit. So rendah. Walk up. Apabila ia dibina 10 tahun lepas tu,
zaman sebelum rumah Selangorku lah ni. Di Seri Damansara. Didapati dia punya sense of community tu terjaga dengan keadaan yang kita boleh lihat, is visible. People have their sense of commonalities yang rapat antara satu sama lain, tak tinggi sangat. Tapi perumahan-perumahan yang Bukan macam high Hong Kong. density. Bukan macam Hong Kong kan. High Sampai density 100 begitu, tingkat. masalah yang praktikal muncul. Yeah. High density, parking tak cukup. Faham. High density, default orang tak bayar, maintenance charges pun berlaku. Facilities semakin terbiar. High density, orang macam-macam perangai. Kan? So to me, kalau perumahan yang ideal untuk landed, kalau boleh kekang kepada 8 tingkat, to max lah. Tapi tak ada return pula kalau buat rumah Betul kecil lah. ni. Because at the end of the day, that's what you want to have the banks and developers work hand in hand kan, to on the land. Seterusnya soalan kau. Soalan seterusnya, actually kan, kita ada borak tadi sebelum kita masuk podcast ni. Yep. And the question was, and he was asking me, aku ingat kau tanya aku tadi, apa masalahnya dengan rumah kan? And then aku cakap something that is very common because everybody talks about it, and I don't necessarily know about this. I'm just macam aku ni echo chamber kepada mereka-mereka yang berbunyi sedemikian. Dia orang cakap oversupply. And then we were debating about that idea of oversupplying, and if you would be able to kind of like clarify that. Alright. Betul. Aku tanya kau, dalam podcast ni kita nak cakap pasal ada ke masalah utama mengenai perumahan yang kita nak utarakan di Malaysia. Nombor satu ni bukan oversupply. Kerana pemilikan rumah di Malaysia masih rendah. Antara 50 hingga 70% populasi yang memiliki rumah. Banyak lagi populasi orang-orang di Malaysia yang belum memiliki rumah. Kalaulah memiliki rumah itulah satu yang penting, ramai lagi orang yang masih menyewa. Satu. Masalah nombor satunya ialah mismatch antara harga, antara supply dengan demand. Mismatch harga. Cakap mengenai harga rumah tidak mampu milik, bercakap mengenai rumah yang lebih kepada mampu tengok, dia ialah lebih kepada harga lah. Dan secara mendalam, mismatch supply and demand ini ada dikaji oleh KRI, Khazanah Research Institute, satu studi yang amatlah bagus. Dan mismatch yang mereka dapati ialah, kalau nak kata harga tu tally, gaji dan harga rumah, angkanya ialah 3. 3 tu bermaksud median harga rumah, katakan 100,000, nak dikatakan mampu ialah 3 kali ganda daripada median gaji tahunan rakyat Malaysia. So kalau harga rumah 100,000, 300,000 dianggapkan match. Tapi sekarang angkanya bukan 3. Angkanya ialah 4.3. Di Lembah Kelang angkanya lebih kurang 5 lebih. So orang gaji 100,000, median gaji 100,000, tapi harga rumah yang kebanyakan ditawarkan ialah 500,000 lebih. So tak match lah. So oversupply ialah harga yang demikian, harga tinggi. Tapi mengapa harganya tinggi, harga rumah perlu demikian, itu satu aspek ekonomi yang lebih besar lah. Sebab harga tanah mahal, harga konstruksi mahal, harga teks, harga procurement. So it builds up to such price. So soalannya, bolehkah mismatch ini dielakkan? Jawapannya boleh, tetapi melalui polisi. Research tu mengatakan ada beberapa 3-4 langkah yang saya hafal lah, yang mereka tulis sebagai solution. Tapi none of that is about design. It's about policy. Contohnya kerajaan subsidi harga pembinaan. Contohnya melalui mekanisme loan. Contohnya melalui developer kena cross subsidize untuk buat lebih banyak rumah mampu milik. None of that is about design lah. So it's a good studies yang harus dibaca oleh pada saya lah, oleh practitioner, oleh academician. Because that question goes to a very simple thought. Macam if these are challenges yang kita go through lah kan, for example, and who is at the core of the problem? Is it developer, or is it government, or is it unforeseen circumstances, the economic global? Tapi kita tak adalah masalah macam kat US yang ada creditor yang ambil AAA punya issue semua kan, loan. What's the core of the problem when these things happen? Wow.
Kau tak tahu ke kita boleh Aku try. boleh lah agak-agak apa masalahnya. Kita agak-agak aje. Tak apa, kita at least membenarkan benda something yang aku rasa something to think about. Mungkin masalahnya lah gaji rendah tak naik sejajar dengan kenaikan harga rumah lah. Oh, simple economic. I think kan. Satu lah. Atau mungkin kita ni terlampau melihat ia sebagai satu masalah ekonomik semata-mata. Mungkin ia bukan masalah ekonomik rasanya. Mungkin dia ialah masalah planning. Mungkin kita boleh lihat solusi kepada masalah ini melalui aspek planning. Ini ialah benda yang selalu kita fikirkan je lah. Tapi nak jadi realiti, wallahualam tak tahu. Contohnya, kita ada berapa puluh stesen LRT sekarang ni kan. Kalau polisi kita ialah 5 minit, 10 minit daripada setiap stesen LRT, mesti ada 10 ekar untuk rumah yang tak payah ada parking. Mungkin dengan cara itu kita boleh bina rumah saja yang murah. Yang mampu milik 2 kali ganda mampu. Yalah, which is practical. Mungkin. Yalah, practical lah, because it reminded me something like macam dekat Singapore where your bus stops, your trains are nearby to all those flats. Sekarang ni kita nak kena bina rumah dan kita kena bina 2 ruang parking untuk rumah itu. Dan pembinaan parking itu kita ada build up dalam harga rumah. Tak boleh tidak. Kita depend on the parking. Contoh lah, ni contoh. Ataupun disebabkan di Lembah Kelang ni pemilikan rumah cuma 53% tak sampai 60%. Mungkin kita boleh fikirkan typologi baru. Design rumah tu untuk rental saja. Maksudnya bukan untuk pemilikan rumah untuk rental. Dan dia punya thinking dah beza dah. Kalau design rumah untuk pemilikan permanent atau rumah untuk rental, lain. Cara dia kan? Mungkin rumah tu ada dinding on tracks, for example. Mungkin rumah tu kita design dengan mudah untuk orang buat renovation, plug and play. Sebab ada rental kan. Tak tahu nak rental setahun ke nak rental 10 tahun. So, mungkin solutionnya boleh difikirkan dalam aspek yang demikian lah. Tapi itulah nak cakapnya, Razif, aku ni practitioner. Faham. Bila aku sendiri mengutarakan solution, dalam fikiran aku dok fikir, practically boleh buat ke tidak? Boleh buat ke tidak? Sebab kita dah ingrain dengan practicality. Ya. Cumanya, contoh satu lagi ya. Kami pernah bina rumah pemilik RM90 sekaki persegi, rumah pemilik high rise. Okay. 600 unit. 15 tingkat, 2 blok. Okay. RM90 sekaki persegi ialah sesuatu yang magic. I know. Ini 7 tahun lepas. Aku nak tahu finish dia apa. Finish dia masih dignified. Masih menuruti keperluan yang diutarakan oleh LPHS, Lembaga Perumahan Tentang Selangor. Masih dapat tiles lah. Tak adalah dapat simen render je. Okay. Apa ingredient pemaju tu untuk dapatkan RM90 sekaki persegi? Aku ceritakan kau. Sebab waktu tender, kita panggil bidder dan kita beritahu harga ceiling kita. Itu ialah satu bentuk procurement yang non-conventional. Lazimnya, bila kau tender, kau silent. Berapa harga kau nak? Betul. Kau suruh setiap bidder tu bid, betul? Tapi kalau kau buat demikian, orang start lah price RM105 ke RM110 ke RM102 sekaki persegi. Correct. Hancurlah kau punya FS, kau punya feasibility. Correct. Tapi developer ni, sebab dia ada volume, bina 4,000 unit sekaligus, dia beritahu developer, we have volume, mengikut calculation kita, you still boleh buat untung. And kami mahukan ceiling RM90 sekaki persegi sebelum tax. And we got it. Wow. So kontraktor lah menangis. Tidak juga. Kalau mereka tak mahu buat, mereka tak payah participate. Okay, faham. Kan? Faham. Tapi kalau mereka ada means, contohnya mereka ada kilang IBS ke, mereka ada banyak projek yang guna konkrit, boleh supply dekat projek ni ke, mereka tahu macam mana nak make hidden numbers work. So, ini ialah cadangan praktikal bagaimana untuk merendahkan harga rumah lah. Yang tadi nak meletakkan rumah berdekat dengan stesen LRT, bus station dan sebagainya. Itu satu bentuk solution. So solution banyak lah untuk memurahkan rumah. Untuk nak kata sebabkan kita dah establish core problem ialah mismatch. Nak matchkan tu. Kan? Tapi semua orang ada idea macam mana nak memurahkan rumah. Ada satu pemaju ni nak bagi 2 generation loan. Ada dengar? Aku ada dengar. Ya, aku ada dengar. Buat loan 30 tahun. Because it was based on some Asian theory yang mak bapak suka sekarang duduk dengan anak dia orang. Betul. Loan sampai 70 tahun,
Kau meninggal esok anak kau Sambung hutang. sambung hutang supaya bulan-bulan rendah, supaya dia punya mismatch tu disetarakan. Pun solution juga. Practical tak practical, okay tak okay, kapitalis tak kapitalis tu, a solution is a solution. Yeah. I mean, this idea is manifested itself lah Yes. by someone who has Yes, the powers to be lah. Untuk kau, apakah bentuk-bentuk perumahan yang ideal sebenarnya? So tak ada bagi aku landed lah. I mean I think actually truth to be told lah bagi aku, masa aku kecil aku suka the sense of space, rumah and freedom. Obviously ini dari segi falsafah lah. Dan bila aku dicampakkan buku macam Poetics of Space, the reminiscing of memories of what a house is to you, would carry through you your entire life. Sebab tu kalau kau seorang arkitek atau interior, kau akan sentiasa terkenangkan the ideal space, the ideal way of dealing with things through your memories. Dan bagi aku, you know, it's a very personal thing. Double story Samedi is what I have learned to live with, and it has been my house and a home. So aku tak boleh nak describe what's my most ideal way. And sebab bila aku tengok buku-buku macam Philip Johnson punya Rumah, Frank Lloyd Wright, of course nampak gah dan you know, dia memartabatkan seni bina tu dalam setara yang macam wow, ini adalah seni bina, kawan. Tapi you know, we live a simple life enough to know these are good memories to live with. Betul. Perhaps perbincangan kita 40-50 minit yang lepas terlampau heavy-handed ke bahagian Tapi practicality. aku rasa no, bahagian tu kan. Kalau it's kita good, it's good. I love this. I love this. Kita patut balancekan dengan you need to suppress dengan some sense the romantic aspect of a home pun harus dibalancekan jugalah. Yeah. Sebab kalau orang kat YouTube dengar kan 50 minit dua orang mamat ni cerita pasal benda-benda yang apa nama landed atas tanah lah kan, segala-galanya. What the hell? Ada orang dengar. Effendi Saleh cakap pasal benda ni. Ada satu influencer TikTok nama this lady yang baru-baru ni kontroversial sikit tu. Rumah dia rumah mampu milik tapi dia punya interior dia minimalis. Oh ya. Japandi kan. Ya. Apa nama? Aku tak ingat tapi that lady. kalau boleh TikTok kita boleh cari kan nanti. Tak. Bisa boleh, alright. Apa nama? Pada saya balik skema tak pasal. Pada aku itu adalah satu fenomena yang sihat, iaitu homeowner concern, ambil berat terhadap estetika kehidupan. Walaupun dia duduk di dalam rumah, katanya lah dalam isu viral tu, dalam rumah mampu milik, which I assume 3 bilik kan. Tapi itulah, dia boleh buat dia punya estetik macam design John Pawson kan. Ya. Macam Scandinavian punya architecture kan. Japandi lah. Dalam versi dia sendiri. To me, it's a good thing when people are having this design-centric thinking, right? Matchkan colour tones, matchkan dia punya furniture punya outlook, for example, kan? Supaya dan personalization yang demikian untuk saya sihat lah. Bagus lah, benda yang bagus. Aku fikir kat tanya kau pernah tak interview orang yang pernah duduk kat rumah yang kau design? Pernah, definitely pernah. Apa dia punya feedback? Feedback mereka ialah kebanyakan dia ialah defect yang berasaskan air lah. Leaking sana, leaking sini. Tapi kan Jangan main. No, Water based defect lazimnya 90% of defect. 80% of defect lah. 80% defect berkenaan dengan air. that means it's construction. Is it build issues? Build quality issues? Yalah, build quality pun, specification Projek arkitek yang selalu kena. Ya. Macam hal leaking, hal tingkat atas bocor tingkat bawah tu, kalau Kecewa. apartment, Aku ingat dia orang cakap, "Cik, rumah ni memberikan saya kesegaran dalam kehidupan dan memberikan saya nafas baru." Kan? Bocor. kalau mereka ada peluang jumpa kita, nombor satu ialah mereka cerita pasal hal-hal problem yang mereka hadapi ya. Ataupun rumah yang duduk sebelah water tank. Kau tahu apa masalahnya? Bising. Oh. Kalau sebelah break tank, kalau apartment tu sebelah break tank, bising lah. Dia punya dengung tu. Brief yang kau pernah dapat pelik-pelik daripada developer? Brief dia pelik-pelik daripada developer. Developer minta kita buat apartment dengan gothic architecture. Adakah building itu Tidak dibina. Okay. Tidak dibina. Adakah yang pernah diwar-warkan dalam internet? Tidak. Oh, Bukan developer tu. Way before. Aku baru nak cakap. Way before. Building yang sebelah dia ada gelung-gelung. Bukan tu.
Tapi we've been there lah. Okay. Kami pernah menjadi arkitek itu. Developer minta kita buat Gothic architecture. Kita buat semua serba-serbi lengkap. Kerawang. Tapi itu Gothic architecture luaran. Baru Gothic. Dalaman Hindustani. Yes. Gilded column. Colornya, apa nama dipanggil tu, golden sikit. Yeah. Tapi bila kau diberi brief yang demikian, challenge kepada diri kau lah, can I make it as good as possible, as dignified as possible. Aku nak cakap dignified, but you know, you Boleh take the tak? words from me. Kan? Like, or can I make it a meme? So, to me, persoalan style ialah persoalan Cita rasa persoalan lah. taste, cita rasa. lah. Sebelum kau nak kutuk taste orang lain, taste kau sendiri apa? Betul, Kan? aku agree. Kalau kau kata kau modernist arkitek, aku boleh ada 1001 benda aku boleh kutuk pasal modernist taste. Betul, Kan? betul. So it's subjective lah in the end kan. Yeah. In the end it's about, to me execution. Sampai hari ni di New York high rise masih ada reference kepada Art Deco, Art Nouveau for example. Betul. Betul. Yelah, I mean, cuma bila kita bercakap tentang the modern construction, kan, dan kita tengok macam, kita cakap rumah je lah. I don't want to talk about the high rise lah. I think it's a little bit macam out of context. Bila cakap pasal rumah kan, aku teringat projek apa yang Twin Tower punya arkitek tu. Zappelli. No, the Japanese architect. Twin Tower, the first one in New York. Minoru Yamasaki. Bukan Twin Tower KL. Bukan Twin Tower KL. New York. Maaf saya, Twin Tower yang sudah dirobohkan oleh api-api dan kapal terbang. Minoru Yamasaki. So Minoru Yamasaki punya projek tu very interesting. Macam dia ada gayat tau. Tu. Aku tahu. Tapi kan, dia ada before that, dia ada buat projek Prairie. Kau ingat? Jane Jacob actually wrote about it. Ada baca? Di mana rumah dwelling tu sebenarnya dibuatkan ramai-ramai. Dan bila dia found out that bila kau mix all the delinquents in one area, in one house, there's no way for them to but destroy that project. Right. Yang dirobohkan tu. Pre-ego, ya. Prut ego, correct. Pre-ego. So, aku Pre-ego punya sampel ni, aku pernah gunakan masa aku bekerja, mesti panggil aku untuk buat projek kat Kelantan banjir. And they were trying to replicate that idea pakai container. Did I just say mesti? Can we edit that out? Satu badan kerajaan lah. Okay? So basically what happened was, dia punya officers dia semua dah excited. Boleh tak kita buat pakai container ni, buat macam flat dengan ramai-ramai. Aku macam, first of all, it's a bad idea kalau kau tahu orang berpendapatan rendah sekali in one like. And you'd have yang dah biasa duduk kat landed dengan kampung area. Then kau akan ada new problems to deal with. Aku cakap we can do it simulation to what kampung is. But certain areas share lah. And then bila aku lontarkan, bila diorang macam adamant trying to do that idea, aku terus lah campak perut ego kat depan muka diorang. Kau tengok ni masalah yang akan timbul. Contohnya lah, I mean as an example. And bila diorang sedar apa yang diorang cuba cadangkan tu is melebihi aras bidang mereka, they start to realise projek tu terbantut, tak sampai dan sebagainya. Even though actually it was a very noble idea untuk sediakan rumah, and eventually Mercy took over that idea and they did whatever they needed to do lah, which was fantastic. Aku cuma nak my point the entire story is kat Malaysia ni mungkin there are certain projects that this is going back to what architecture is as a practice to what common people think what architecture do. What do you think bila ada setengah developer atau setengah badan kuasa yang mempunyai suatu imposing sort of like idea dan meletakkan atas arkitek walaupun dia tahu benda tu salah, tak betul. I'm not saying this in terms of macam the economic factor, but in terms of programming for example. Apakah reaction kau terhadap benda-benda macam ni? Salah betul dalam project brief maksud kau? Correct, yes. Okay. Kita advise them secara objektif. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Contoh, kalau pemaju ada tanah yang kecil, tapi nak buat maximum density, 1:200. Satu ekar 200 unit. Dia dah terbayang duit? Ya. Ataupun itu numbers yang mereka perlukan untuk make the project works. Kita akan advise apa yang okay, apa yang tak okay. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Apakah kesan kalau satu projek tu density tinggi. Atau kalau ada design brief tu mengatakan high density tapi dia nak buat single tower. Macam dinding, macam kat Hong Kong for example. Kita akan advise apakah impact dia.
dari segi social impact, behavioral impact dan sebagainya, kita akan advise. Dan kadang-kadang pihak pemaju yang ada brief demikian, bukanlah mereka intentionally untuk create problem ataupun bukan create problem. Kadang-kadang mereka through brief alone, they don't know its impact sebagaimana yang arkitek tahu. So di situlah sentiasa ada dialog yang berterusan. Cumanya saya sendiri tidak pernah berhadapan dengan pemaju yang oblivious dan demikianlah. Lazimnya everybody knows laws, everybody knows about about the business itself lah. Yeah, I mean, it's the quality of people that surrounds you and also they know the business lah. Yeah, aku rasa kita pun dah boleh menjurus ke hujung bincang ni lah. Okay. Kita mulakan tadi dengan soalan, apakah itu rumah? Okay. Tadi kita cakap secara objektif lah. Dan boleh kita renung-renungkan sikit secara falsafah. Apakah itu rumah pada engkau? Sebelum aku jawab, cuba kau jawab dulu soalan tu. Aku? Tempat yang aku rasa, soalan tu sebenarnya, aku dah lama fikir. I mean, obviously, my practice in interior, obviously itu yang the first thing you think about inside of a house. But, bila aku tengok macam certain charisma and character of a house, sometimes it gives a bit of a feeling that this is a home. Kan, whether it's tinggi ke, rendah ke, besar ke, I mean, it doesn't matter lah. Aku pasal, at the end of the day, is it somewhere that I want to be at my last dying bed? In my last dying bed. Aku nak, tak adalah cakap mati kat situ kan. Tapi, would I die there? I mean, I think that's like one of the most morbid questions. Yeah. Right. So, itu yang aku rasa rumah, tempat yang aku ingin menyandarkan nyawa aku ke situ lah. Okay. So, rumah untuk engkau dalam naratif pendek kau tadi, it's not about design, it's not about style, it's not about economics, it's about psychological space lah, right? In the end, itulah dia jawapan dia. Wow. Home is where the heart is, Mak Saleh kata. Kan? Kalau kau cowboy, kau nak balik kau punya ranch. Kalau kita tanya soalan pada setiap orang pun, jarang kita akan dengar jawapan rumah untuk aku ialah sesuatu yang minimalistik mengikut acuan John Pawson. I love this. Plus Alberto Campo Baeza. Kan? Tak ada siapa yang akan jawab dalam acuan demikian lah. Mesti dia orang jawab bagian tempat aku nak duduk makan dengan anak-anak. It's a psychological space more often than not. So kalau kita boleh wrap up sesi ni dengan recommendation, let's do recommendation lah walaupun kita tak rancang kan. I love this. Aku boleh untuk penonton Cakar Ayam ni nak baca lebih lanjut mengenai rumahan, saya boleh cadangkan nombor 1 baca Architecture and Dwelling oleh Christian Norberg Schultz. Dia teoris Jewish. Wallahualam. Dia ialah teoris aliran Phenomenology, Architecture and Dwelling, nombor 1. Baca juga kerja-kerja Peter Zumthor, Thinking Architecture. Kalau nak tahu dimensi psikologi perumahan lah. Itu recommendation saya. Berkenaan dengan style rumah, ada buku yang bagus daripada Robert Powell. Yang baru-baru ni. Rumah teres yang dibuatkan tu. Apa tajuk dia? Tak ingat. Terrace Transformation. Peter's House is also in one of the book. Itu buku yang bagus sebab menurut buku itu di Malaysia ada 2 juta lebih rumah teres. Dia ialah berbanding dengan rumah apartmen, mungkin dia lebih banyak ataupun sama banyak. So rumah teres di Malaysia is aging lah kan. So buku tu tunjukkan bagaimana potensi-potensi rumah teres kita nak renovate jadi sesuatu yang lebih canggih lah. Buku tu bagus. Malaysian punya konteks. Lagi on perumahan, kalau kerja-kerja arkitek Singapore memang patut dijadikan reference lah. Woha, SCDA, Batma and She. Itu kalau nak tiru diorang punya design stroke lah, especially kan. Macam Woha memang is known for that lah. Bagus. Jiran saya duduk di HDB Singapore. Satu benda yang dia share dengan saya ialah flat HDB Singapore ialah kampung untuk orang Singapore. Macam kita kan, raya kita masih balik kampung. Orang Singapore dia tak ada kampung. HDB flat itu ialah kampung mereka. Dan bagaimana
flat perumahan ni yang meriah time raya, yang meriah dengan sense of communal, itu pun patut designer Malaysia cari kat YouTube dan tengok. Sebab sekarang ni kalau kita design apartment, kita design rumah-rumah tinggi, kita tak fikir dalam aspek demikian. Kita fikir dia melalui aspek produk je. Itulah. Lagi apa nak recommend? Buku-buku nak recommend. Buku lama, buku baru untuk rumah. Buku yang eksotik sikit. Buku yang eksotik sikit. Eksotik dalam cara apa tu? Aku tak tahu. Mungkin Bjarne Ingels. No lah. Kalau dalam perumahan boleh, tapi dia BRK sebutannya. Ya. BIG lah. Dia one of its kind. Nak replicate dia punya solution untuk the strategies are different. The strategies are different. You're right. Apa yang dia buat kat Netherlands yang bentuk 8 tu kan. Itu bertingkat-tingkat. Itu developer driven lah kalau kat Malaysia ni kan. Kalau developer tu sanggup nak buat demikian ni, all out. Aku dah tengok dia punya developer owner dia tu macam very designer-ish, pakai baju hitam kan, very serious. Aku macam wow. Boleh lah. Aku 2-3 hari lepas baru buat satu feasibility study untuk satu tanah dekat KL, tanah 2 ekar. Nak buat service apartment. To make the numbers work, kena buat floor ratio 8. Floor ratio 8 ni kau tak boleh buat macam BRK, macam BRG pun. Tak boleh. Kena buat stacking gila-gila kan. To make the numbers work. Kalau tidak, the economic doesn't work. Nak dapat balik return 18%, 16% susah. Kau nak bayar engineer tak lepas. So, yeah, that's my recommendation perhaps. Thank you very much. Weh, cakap ayam ni lain macam siut. Aku rasa untuk budak-budak yang tak tahu macam mana housing actually works, student especially, you gotta watch this one. The challenges, especially developers, I think it's good to watch also this. Aku sebagai seorang half of what the show is dengan Pian, I want to thank you for coming. Aku rasa this is one hell of a ride. Aku rasa there'll be a part 2 dengan kau, but maybe on a different topic altogether. Right. Thank you, Fendi Saleh. Terima kasih Razif. Terima kasih Cakar Ayam. So click like, share, dan itu saja dari kami. Thank you very much. Alright.